Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hai korang. So for those yang baru datang ke channel I, boleh tekan butang subscribe dan butang loceng untuk on notification sebab I akan upload video misteri every week. But before tu, I ada sediakan QR code. Please scan and jawab this questionnaire mengenai e-waste, ataupun kalau korang malas nak scan, korang boleh tekan link di mana I ada provide link pasal questionnaire ni di description bawah. Okay, now I nak cerita tentang hantu penanggal. Biasanya orang Kedah panggil hantu tenggelong. Orang Sabah panggil balan-balan. And orang Barat pula panggil vampire Malaysia. Okay, jadi maksud penanggal tu adalah tanggal actually. Iaitu tanggal dari kepala dengan badan ni, dia tertanggal. Dan menurut sumber yang I baca, actually penanggal ni sebenarnya manusia, tapi manusia yang mengamalkan ilmu hitam untuk kepentingan dia sendiri. And kenapa selalu orang refer and kaitkan penanggal ni dengan hantu? Mungkin sebab sejarah cerita dia yang menyeramkan, ataupun dia ni suka darah kot. Sebab itulah orang selalu rasa dia ni hantu. Dan menurut legenda, biasanya penanggal ni rumah dia ada simpan macam setempayan yang dalam dia ada cuka tau. Sebab apa dia ada simpan cuka? Sebab menurut mereka masa dia jadi penanggal tu, before dia balik rumah untuk dia cantum balik badan dia dengan kepala dia, dia akan rendam dulu dia punya segala organ dekat dalam cuka tu. Dia akan peram untuk kecutkan balik. That's why benda tu lebih memudahkan balik untuk dia masukkan balik badan dia dengan kepala. Disebabkan itulah menurut legenda, macam mana korang nak tahu orang tu penanggal is, biasanya orang penanggal ni dia ni berbau cuka. Bau cuka kat badan dia kuat. That's why ada orang cakap, oh, dia ni penanggal sebab bau cuka kuat dekat badan dia. Jadi yang macam kita semua tahu, penanggal ni target utama dia is perempuan mengandung ataupun bayi yang baru bersalin tau. Jadi penanggal ni dia suka dengan minum darah wanita yang sedang mengandung sampai membolehkan wanita tersebut meninggal dunia. Sebab itulah dia dapat gelaran vampire Malaysia, sebab konsep dia sama je. Dia suka hisap darah sampai boleh buat orang lain mati. Okay, jadi macam rumah-rumah zaman dulu kan, rumah-rumah papan, and then ada diorang bina tiang kat bawah tu kan. Jadi penanggal ni dia suka sembunyi dekat bawah tiang rumah tu malam-malam, and then bila ada papan lantai tu kan macam ada jarak-jarak sikit kan, dia suka masuk lidah dia, and then dari situlah dia akan sedut darah ibu-ibu yang mengandung. Biasanya seseorang tu dia menuntut ilmu untuk menjadi penanggal sebab maklumat dia untuk menjaga kecantikan, ada yang untuk melawan musuh, ada yang untuk memelihara tanaman ataupun haiwan peliharaan dia daripada dicuri oleh pencuri yang lain. Tapi ada juga yang katakan sebenarnya penanggal ni merupakan penyakit keturunan, di mana dia boleh menurunkan penyakit dia kepada keturunan dia yang seterusnya melalui makanan. So senang cakap, dia ni sebenarnya macam pesaka lah. Sehingga kan jika seseorang penanggal ni ataupun tuan empunya badan ni tak sempat cari waris seterusnya, dikatakan bahawa jika dia mati, dia akan menjadi hantu gentayangan, di mana dia akan suka mengganggu orang-orang lain. Sebab tu orang-orang zaman dulu, cara-cara mereka untuk mengelakkan daripada penanggal ni serang rumah diorang, biasanya diorang akan selerakkan daun mengkuang yang berduri dekat area rumah diorang. Sebab diorang percaya yang duri-duri daripada daun mengkuang tu boleh memerangkap ataupun boleh menjeratkan tali-tali organ-organ dalam perut penanggal tadi, macam jantung dia lah, paru-paru dia lah, usus perut dia semua. Daun mengkuang berduri tu biasanya diorang akan gantung ataupun letak dekat sekitar tingkap rumah mereka ataupun dekat pintu rumah mereka. Biasanya diorang buat teknik ni dekat rumah-rumah perempuan yang baru lepas bersalin. Tapi ada juga orang yang cakap teknik ni tak jadi kalau si penanggal ni dia datang melalui, macam saya cakap tadi, dia datang melalui bawah, daripada bawah tiang rumah tersebut, and then dia masuk daripada antara celahan lantai kayu ada kat rumah tu.
Itulah certain orang-orang dulu dia ada tanam buah nanas dekat bawah rumah diorang tau. Macam dulu kan rumah kan tiang kan, sebab tu diorang boleh tanam buah nanas dekat bawah rumah diorang. Sebab diorang cakap hantu penanggal ni dia takut dengan buah-buah tajam ataupun daun-daun yang berduri. Tapi rasanya kenapa diorang tak tanam apa buah tu? Buah durian kan? Buah durian lagi tajam kot. Tak lah. Ke buah nanas ni ada simbolik apa-apa? Daripada itu, bagi mendapatkan perlindungan tambahan, biasanya wanita-wanita mengandung ni dia suka letakkan benda-benda tajam tau. Macam gunting ataupun kacip pinang dekat bawah bantal mereka. Sebab macam saya cakap tadi, penanggal ni takut dengan benda-benda tajam kan. Menurut masyarakat dulu, biasanya penanggal-penanggal ni kebanyakan ni datang daripada orang panggil apa? Bidan tau. Sebab kita kan tahu bidan zaman-zaman dulu yang sambut kelahiran baby, bidan penanggal. Bidan sambut baby, penanggal suka darah orang mengandung. So macam relate kan benda tu. Menurut masyarakat dulu kita, orang biasa ni kita boleh recognize yang tu penanggal. Macam sebagai contoh, memanglah siang dia nampak macam orang biasa kan, tapi dia ada certain tingkah laku dia yang kita boleh tahu lah yang dia ni penanggal. Sebagai contoh yang macam saya cakap tadi, biasanya penanggal ni dia berbau cuka. And then lagi satu, dia ni bidan yang merupakan penanggal ni dia tak suka bertentang mata dengan orang tau. Mungkin kalau orang cakap dengan dia suka macam gitu-gitu ke, dia macam tak suka pandang mata orang. And lagi satu, diorang cakap diorang suka mengecap bibir. Mengecap bibir China, mengecap bibir macam itu ke ataupun macam lah. Sebab dia kata mengecap bibir macam tak sabar nak sedut ataupun hirup darah orang mengandung tu. So dia macam gini beremang. Okey, jadi menurut sumber ada cara-cara untuk menghapuskan atau membunuh penanggal ni. Salah satu cara adalah time malam kan kita tahu penanggal ni beraksi kan. Dia akan tanggal kepala dia dengan badan dia. And time tu lah for those masyarakat ataupun masyarakat lah yang tahu, oh rumah Sipolan ni lah penanggal. And then time tu lah malam-malam tu diorang boleh menjalankan aktiviti diorang boleh letakkan serpihan kaca tuang dekat dalam badan, kat tengkuk si penanggal ni. Jadi masa time penanggal tu nak cantumkan balik badan dia dengan kepala dia, and then of course lah dia punya organ-organ dalaman dia tu luka kan. Benda tu kan fragile. Jadi benda tu boleh membunuh penanggal. Lagi satu cara is diorang kata bakar je terus badan si penanggal tu. Masa dia tengah terbang malam-malam tu cari mangsa, masa tu kita boleh bakar badan dia. Itu cara untuk membunuh. Tapi ada juga cara untuk tak membunuh penanggal tu. Tapi yang ni I rasa kelakar sikit lah. Sebab dia kata kalau tak nak bunuh penanggal tu, orang boleh terbalikkan badan penanggal tu. Terbalikkan, I tak dapat imagine. Terbalikkan. And then dia cakap time penanggal tu dia nak cantumkan balik badan dia dengan kepala dia, benda tu dah jadi macam tak normal lah. I tak berbayangkan dia nak cantumkan kat mana, kat kaki ke, kat peha ke, I tak tahu lah. Yang penting dia cakap terbalikkan badan dia, jari tengkuk dekat bawah, yang bahagian bawah ni kat atas. And then bila penanggal tu masukkan kepala dia, dah jadi macam tak normal. So dekat situ kantoi, oh kau lah penanggal rupanya. Okay, so tu je lah cerita pasal asal-usul penanggal, cara macam mana nak target dia, cara macam mana nak hapuskan dia semua. Tapi korang rasa sebenarnya sekarang dia still wujud ke tak, ataupun penanggal ni actually legenda je, ataupun ada certain orang yang pernah experience pengalaman bersama penanggal ni. Macam I actually I tak tahulah macam zaman sekarang ni ada ke tak kan. Tapi I ada experience lah benda ni. Bukan experience, tapi I dengar-dengar. Sebab masa tu I 2 years ago lah, I tengah pregnant. And then I dengar cerita dia macam ada satu perkampungan ni. Perkampungan ni dia macam jarak dari rumah I dengan kampung ni dalam 3 km macam tu. So quite dekat lah kan. And then time tu dekat orang kampung ni macam kecoh, ada penanggal dekat kampung tu. Diorang ada nampak penanggal lah, apalah. And masa tu I tengah pregnant 7 bulan. Kau rasa kalau aku jadi aku rasa silah takut kan.
Tapi Alhamdulillah lah tak jadi apa-apa. Harap-harap benda tu mitos je. Sebab rasanya dah dunia moden, and based on apa yang I baca, biasanya penanggal ni, orang yang mengamalkan ilmu hitam untuk jadi penanggal ni biasanya dekat kawasan-kawasan pendalaman je kan. So tak tahulah, harap-harap di zaman moden ni dah tak ada benda-benda macam tu lagi. Scary kot benda-benda mistik macam ni kan. So tu je lah cerita I pada hari ini. Thank you for watching and thank you sebab sudi mendengar sampai habis. So bye.